Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana atas limpah izin daripada Allah kita dapat kumpul semula setelah 2 minggu turut-turut tidak ada program ni lah, atas urusan yang tidak dapat dielakkan. Dan pada hari ini kita sambung semula pengajian kita. Salawat dan salam juga kita berikan, kita panjatkan ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam itu kita dapat bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pun masuk ke bab yang ketiga. Okey, bab yang ketiga ni ketiga, syariat berkaitan remaja. Okey. Seperti yang kita tahu, bila kita naik remaja ni, ada yang tak pernah naik remaja terus-terus tua ataupun terus-terus berumur. Kan? Kita mesti, yang saya beritahu sebelum ni, kita mesti lahir dulu. Tidak ada orang yang terus-terus ada, ataupun keluar dari tanah kah, ataupun ada yang tidak lahir melalui kelahiran. Tak ada kan? Tiba-tiba ada orang lahir dari telur pula. Tak ada lah kan? Okey, maknanya kita mesti lahir, lepas tu kita jadi orang yang mumayyiz. Mumayyiz ni orang yang budak-budak yang dia sudah boleh membezakan baik dan buruk. Itu mumayyiz lah. Okey. Jadi bila dia sudah boleh membezakan baik dan buruk, dia akan naik remaja. Okey, remaja ni, umur remaja ni adalah umur yang orang kata kritikal. Okay, kenapa saya katakan kritikal? Kerana di situlah masuknya segala macam perkara. Okay, umur 40 lain lagi. Okay, umur naik, umur 40 tu cerita dia lain. Okay, untuk umur remaja ni, apa yang ada di dalam buku ni saya bacakan sedikit lah. Okay. Anak-anak yang berumur belasan tahun dikira sudah memasuki alam remaja. Okay, belasan tahun ni maksudnya 10, 11 lah. 11 tu belasan tahun. Okey, sudah masuk ke dalam remaja. Secara tidak langsung mereka memikul tanggungjawab yang lebih luas terhadap tahap sosial sebelumnya. Okey, umum mengetahui perubahan fizikal yang cepat mendekatkan anak-anak lelaki dan perempuan kepada alam baligh yang harus dilalui oleh setiap insan. Maknanya setiap insan ini perlu melalui alam baligh. Ada yang tak baligh lagi? Mesti ditanya ni. Saya mesti tanya ni. Ada yang tak balik lagi? Ada yang nak matang. Kadang-kadang orang bilang dia balik tapi dia nak matang. Ada juga. Okay, ada juga yang belum balik tapi dia matang. Ada. Okey. Maknanya setiap orang mesti melalui alam balik. Okey, pada tahap balik, segala amal perbuatan bagi lelaki dan perempuan Islam mula diperhitungkan. Bila mana kita balik, okey, saya belum masuk lagi yang apa tanda-tanda balik, belum masuk lagi ya. Okey, maknanya kita masuk, saya katakan ni maknanya setiap kita ni mesti melalui alam balik. Okey, maknanya bila kita sudah balik hari ini, besok dia itu segala amalan yang kita buat tidak lagi ditanggung oleh ibu bapa. Bukan lagi ditanggung. Kita sebagai bapa, bila kita tahu anak kita tu balik hari ini, besok kita kena ambil perhatian yang mana amalan yang dia buat itu berdasarkan apa yang kita didik adalah ditanggung oleh diri dia sendiri. Okay, anak tu yang tanggung, bukan kita yang tanggung. Kita sudah tanggung dia punya dosa, dia apa yang dia buat tu kita sudah ajar dia sebelum dia balik tu. Itu sudah saya sebut sebelum ni. Okay, pendidikan awal kanak-kanak saya sudah sebut sebelum ni. Okay, mula diperhitungkan. Maknanya ada malaikat yang akan mencatatkan di kiri dan kanannya, yaitu malaikat rakib di sebelah rakib sih. Gimana sih? Malaikat rakib di sebelah kanan, yaitu mencatat kebaikan, dan malaikat atid alaihi salam di sebelah kiri mencatat kemungkaran dan dosa.
Adapun tanda-tanda baligh. Ini mesti tahu Ada yang tak tahu ni dia tanda-tanda. Rupanya dia di sini saya sakap ni dia baru tahu rupanya aku baligh pula tu, tahu dia bilang. Kan? Dia tahu. Mungkin dia teringat 20 tahun yang lalu tu, sepatutnya 20 tahun yang lalu tu dia sudah baligh. Dia perasan kan 15 tahun yang lalu tu dia baru perasan dia baligh. Sebenarnya 20 tahun lalu tu dia sudah baligh sebenarnya. Baik. Jika seorang anak lelaki telah mencapai usia 12 hingga 15 tahun. 12 hingga 15 tahun menurut kiraan hijrah. Kiraan hijrah ni bulan Qamariyah lah. Qamariyah ni yang Muharram Safar tu. Itu. Kiraan itu 12 hingga 15 tahun mencapai menurut kiraan hijrah, maka pendidik atau ibu bapa mestilah menjelaskan kepadanya tentang tanda-tanda baligh. Antara tanda-tanda baligh bagi lelaki. Kalau dulu, kalau saya belajar bab-bab begini nih, khusus dia bab-bab munakahat lah. Munakahat ni bab atas. Tahu bab munakahat? Munakahat ni bab bahasa Arab dia munakahat. Tapi bila dia kasih single dia, bab nikah. Di dalam bab nikah tu dia merangkumi semua aspek kehidupan suami isteri. Daripada sebelum dia jadi suami sampai dia jadi suami. Dan di dalam sebelum bab munakahat tu dia akan cerita berkenaan baligh. Berkenaan perjalanan kehidupan seseorang tu. Bukan muamalat dia kehidupan dia. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan dia. Sebab dia isu-isu begini ni buat orang nak mengantuk. Daripada saya belajar dulu di sekolah menengah sampailah masuk U. Daripada orang nak mengantuk, especially lelaki lah. Kan kalau perempuan ni dia makin mengantuk. Dia dengar benda ni, dia pura-pura mengantuk lah, kan? Tapi dalam menuntut ilmu ni saya bagi tahu lah, dalam menuntut ilmu saya pun saya diingatkan ataupun saya mengingatkan bab-bab bila kita masuk dalam kelas ni kita perlu open. Apa saja isu yang berkaitan ni. Kalau di luar tu ya, tapi di dalam bila kita membincangkan perkara yang berkaitan ni kita kena terima dan kita kena open. Kita orang bilang tak payah malu lah. Kita dengar je. Tanda-tanda baligh bagi lelaki apabila keluar air mani sudah mempunyai syahwat. Melalui mimpi yang lain daripada biasa. Maknanya bagi lelaki ada yang tak pernah mimpi. Bagi lelaki dia untuk tanda-tanda dia tu sudah baligh, dia mesti mimpi yang dia itu sama ada dia tu bersama dengan seseorang ataupun dia keluar air mani. Boleh faham Ini untuk ibu-ibu juga ni. Kena tahu ni sebab anak-anak kita ada yang lelaki kan. Nanti dia tanya mak, dia bilang sudah. Bapa dah bapa station seminggu, tiba-tiba dalam bapa station tu anak pula keluar. Kan? Tiba-tiba tanya. Telefon bapa nak mengangkat. Kan? Tanya. Tak akan mau cari Google kan? Kena kata keluar air mani yang mana dia bermimpi bersama ataupun dalam kata lain bersetubuh dengan seseorang. Ini lelaki ataupun keluar sendiri. Keluar air mani itu. Mulai saat itu anak itu telah baligh dan cukup umur dan dia mukallaf. Kita ini mukallaf bila kita sudah baligh. Budak itu disebut juga mukallaf. Yang mana mukallaf ni maksud dia dibebani dengan semua perkara ni. Faham maksud saya ni? Bila orang tu sudah baligh, budak tu sudah baligh, dia telah dipertanggungjawabkan. Dia telah dibebani, dia sudah mukallaf untuk semua masalah tu. Maknanya bila dia buat dosa, dia buat perkara tak baik, dia dapat dosa. Dia buat perkara yang itu dia yang akan tanggung sendiri. Baik. Itu untuk lelaki. Tanda dia. Kalau dia kata warna dia sekian, tahulah kan macam mana fizikal air mani itu, tahu kan? Lelaki tahu, ada lelaki tak tahu? Tahu, mesti tahu punya kan? Maknanya dan perempuan pun mesti tahu kan, yang sudah berumah tangga mesti tahu. Bab ni berat ni. Berat untuk kita menerima dan mendengar, tapi perlu dengarlah. Perlu. Memang akan ada tersimpul senyum, mesti ada. Untuk lelaki Bagi anak perempuan, ini perlu dengar. Bagi anak perempuan pula, penjaga mestilah menjelaskan kepada anak gadis tentang tanda-tanda baligh apabila berusia 9 tahun
dan ke atas. Okey. Lelaki tadi 12 ke 15 baru kita akan terangkan kepada dia. Okey nak, bila kalau kau macam baring-baring, tak tidur, tak keluar, melekat, contoh dia, bagi tahu bapa, bagi tahu mama. Okey, bagi tahu. Jangan tak bagi tahu sebab bila dia sudah begitu dia kena mandi. Bila dia kena mandi, dia kena solat. Kan? Bagi perempuan, tadi lelaki ni dia lambat balik. Itu sebab dalam Islam lelaki ni lambat balik. Lambat matang lah. Kan? Orang bilang, okey 12 ke 15. Perempuan bila sampai usia dia 9 tahun dan ke atas, maknanya lagi awal. Okey, 9 tahun ke atas, tanda-tanda balik bagi perempuan antaranya mendapati darah haid keluar daripada kemaluannya, berarti ia telah balighah ataupun mukallafah. Balighah perempuan lah, baligh tu lelaki. Keluar darah haid, maknanya perempuan itu walaupun 9 tahun, maknanya 9 tahun itu adalah garis panduan yang permulaan lah, permulaan ulama Syafi'i. Kita Syafi'i kan, Syafi'i mengeluarkan garis panduan 9 tahun itu untuk perempuan baligh. Okey. Kalau 8 tahun keluar macam mana ustaz? Belum lagi dikira. Maknanya ulama mengira 9 tahun. Kadangkala tanda baligh anak gadis bukan melalui keluar daripada darah haidnya. Okey? Kadang-kadang bukan keluar melalui darah haid. Ada ni. Ada. Jadi macam mana? Macam mana mau tahu ustaz? Okey. Ada juga anak gadis yang haidnya itu bukan melalui darah haid, yang balighnya itu bukan melalui darah haid tetapi melalui mimpi. Perempuan pun ada mimpi ni, bukan lelaki je. Okey, melalui mimpi. Macam mana mau tahu kalau lelaki ni dia mimpi dia keluar air mani? Dia mesti akan dia mimpi tapi tidak keluar. Jangan pula mau balik pula masa tu. Dia mimpi tapi tidak keluar, tidak ada. Dia mimpi lelaki dia mesti keluar. Perempuan satu darah haid, satu dia mimpi. Kalau mimpi macam mana pula ustaz? Takkan mimpi je. Kan? Boleh jadi mimpi lain. Okey. Bila dia bermimpi, dia mesti mengesan. Dia mesti orang kata apa? Mengetahui. Okey, dan dia mendapati ada air halus berwarna kuning keluar daripada saluran dia. Dia mesti. Okey, warna air yang halus berwarna kuning. Itu untuk perempuan lah. Ada dua. Ini kena tahulah. Okey, ibu-ibu, bapa-bapa, sebab kadang-kadang kita ada anak perempuan. Kan? Kadang-kadang kita ini tidak terkecuali untuk ni. Nak ada mamanya pula, nak ada pula mamanya, outstation pula mamanya. Kan? Terpaksa lah pula outstation mamanya seminggu. Kita pula terpaksa jaga anak perempuan. Anak perempuan kita pula 9 tahun. Ngam-ngam pula dia balik masa tu. Okey? Kita mesti tahu. Okey, pada kainnya apabila dia sedar daripada tidur setelah mengalami kelainan mimpi daripada dia tak pernah mimpi ni, lain-lain mimpinya masa tu. Perempuan tu. Ada Nil? Ya. Okey, dua tanda untuk perempuan Okey, apabila melangkah ke alam baligh, anak lelaki perlu diberi bimbingan yang sempurna oleh ibu bapa pendidik supaya melaksanakan mandi hadas. Mesti bagi tahu anak-anak yang mereka perlu mandi, mesti mandi hadas. Okey. Begitu juga dengan anak perempuan. Okey, apabila datang haid ataupun tanda-tanda yang tadi itu dia mesti mandi hadas, tetapi okey, setelah selesai tempoh haid paling singkat pun 1 hari. Paling singkat haid dia 1 hari ataupun maksimum 15 hari. Itu masih dikira haid. Boleh untuk perempuan. Ada orang lebih haid dia 7 hari. 7 hari ke atas kan? Masih dikira haid. Okay, tetapi bila haid dia itu 8 hari, dia dikira istihadah. Bagi yang haid dia punya masa dia 6 ke 7 hari. Boleh faham? Kalau perempuan tu dia haid 6 ke 7 hari, kebiasaannya memang 6-7 hari, tidak pernah miss, tidak pernah kacau. Tetapi pada hari itu dia haid lebih 8 hari, itu adalah darah istihadah. Okay, maknanya dia boleh mandi untuk beribadat lah. Tetapi sekiranya dia non-stop haid daripada hari pertama tu sampai hari ke-15 ataupun hari ke-14,
lebih daripada hari 15 tu dia boleh dikira suci. Maknanya maksimum haid dia 15 hari. Laki boleh faham kan? Nanti isteri-isteri tanya boleh bagi tahu. Okey. Sambung balik. Okey, bila sudah balik, okey, anak-anak perempuan perlulah diberikan pengetahuan, perlu menutup aurat, perlu menjauhi pergaulan bebas. Okey, antara untuk pemakaian menutup aurat bagi lelaki dan perempuan, lelaki kita tahulah kan, untuk menutup aurat bagi lelaki ialah tidak terlalu nipis dan tidak ketat menampakkan tubuh badan. Okey, baju ni kita sedang-sedang pakailah bagi tahu anak. Okey, baju tu tidaklah terlalu ketat, tidaklah terlalu nipis, tidaklah mesti berada di bawah lutut bagi yang lelaki, dan bagi perempuan menutup tubuh badannya kecuali muka dan tangan. Baik. Seterusnya, selepas dia balik, perlu juga untuk kita sebagai ibu dan bapa, okey, memberikan pengetahuan kepada mereka berkenaan syahadah. Okey, memang kita ni bila anak-anak lahir, okey, dia ni automatik akan mengikut apa yang kita anuti. Tetapi mereka tidak tahu dengan syahadah itu dia akan, sebab kita ni, iman kita ni, kalau kita selain daripada Muslim tu lain lah. Maknanya kita bila kita lahir, kita memang automatik Muslim kan. Tetapi kita just Muslim sebagai Muslim biasa, dia bukan daripada dalaman. Maknanya bila kita naik daripada kita balik itu, dia perlu ada satu penetapan yang ada di dalam hati kita. Maknanya untuk anak kita perlu berikan pengetahuan kepada dia untuk bersyahadah. Syahadatai Allah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, perlu kita terapkan kepada dalam diri orang. Tak boleh orang yang tahu sendiri. Bila dia balik dia mesti tahu benda tu. Sebab maknanya bila sudah ada syahadah di dalam hati dia, iman itu sudah ada di dalam hati dia. Rukun iman itu ada 6, antaranya beriman kepada Allah. Untuk mengetahui, untuk beriman kepada Allah itu perlu tasdik di dalam hati ini. Perlu ada ni. Kita percaya bahawa tidak ada ketuhan selain Allah. Okey. Tuntutan syahadah dibuktikan dengan menunaikan rukun-rukun Islam, iaitu solat 5 waktu, zakat, puasa. Maknanya budak ni ataupun diri kita lah. Okey, bila kita sudah balik, kita terikat. Kita ini mukallaf, semua ni mukallaf, dan kita dibebani. Saya bagi tahu tadi, kita sudah terikat dengan puasa, solat, zakat dan haji. Okey, haji ni bagi yang berkemampuan lah. Okey, maknanya sekiranya kita tidak melakukan benda ni, apa kita dapat? Dia bukan tak komplit. Kita cakap terus terang, kita tidak melakukan benda ni, kita akan masuk neraka. Terus terang cakap. Okey, dia bukan tidak komplit kita punya iman tu. Kita tidak buat, kita masuk neraka. Okey, sebab orang-orang yang di luar daripada kita ni, kita bila kita bagi tahu kita ini orang Islam, kita ini orang yang beriman, kita orang beriman, kita kena melalui rukun iman ni. Kita mesti buat ni. Kalau kita tidak buat, kita punya iman ni tidak sempurna. Tidak ada kesan pada dia. Kita kena cakap terus terang, orang yang tidak melakukan perkara-perkara yang 6 pillars ni, 6 perkara yang beriman ini, kita akan masuk, akan ditempatkan di dalam neraka. Selesai. Okay, sebab ini antara perkara-perkara yang sabit, yang mesti dilakukan oleh seorang yang mukallaf. Okey. Fardu syahadah. Kenapa syahadah itu perlu? Okey, dia mesti dicakap ataupun dilapaskan dengan ikrar dengan lidah dan ditasdikkan dengan hati. Okey, bila kita syahadah, kita mesti mengetahui yang mana Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mesti ada di dalam hati, mesti benar. Tidak boleh di luar. Baik. Dan syarat-syarat sah syahadah ini ada 4. Okey. Ini kena ambil perhatian sebab kita benda yang berkaitan dengan syahadah, berkaitan dengan akidah ni, dia kalau kita tidak jaga dia boleh membatalkan kita pada iman.
Okey, bila dia membatalkan iman, setiap perkara yang kita buat itu tidak diterima Allah. Itu kena ambil perhatian. Okey, sebab dengan kata-kata yang orang bilang selain daripada membesarkan Allah, itu dia boleh menjatuhkan iman kita. Orang bilang membatalkan iman. Dengan contohnya, saya sakit kepala. Okey, saya sakit kepala. Lepas tu saya makan ubat Panadol. Hai, nasib ada Panadol, baik juga kepala saya. Hati-hati, sebab dia boleh membatalkan iman. Bila membatalkan iman, solat mungkin tidak diterima oleh Allah, sebab kita sudah tidak sebab yang menyembuhkan tu Allah, bukan itu ubat Panadol. Itu saya kata. Setiap perbuatan, setiap percakapan kena hati-hati, sebab dia boleh membatalkan iman. Okey. Dan kita mesti tasdik, mesti betul-betul setiap apa yang jadi ini daripada Allah. Secara automatik dia boleh membatalkan iman. Kesan membatalkan iman, kita punya amalan tu tidak diterima tu. Okey. Bila amalan tidak diterima, sia-sialah hidup di dunia. Sia-sia hidup di dunia, tak ada apa-apa. Hari-hari melompong je. Amalan tidak diterima, kita kena renew balik iman. Macam mana? Syahadah balik. Syahadah balik kena panggil saksi lah. Okey. Okey, yang last. Nombor 4, perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan boleh terkeluar daripada Islam, seperti mengatakan yang wajib itu sebaliknya, dan yang sebaliknya lah. Halal tu dikata haram, yang haram tu dikata